Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin musliman, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang setulusnya menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan anjuran Masjid Mu'adz bin Jabal Taman Setiawangsa yang asalnya dijadualkan pada 8 Oktober yang lalu, tetapi oleh kerana saya berada di luar Kuala Lumpur pada masa itu, jadi dibawa ke hari ini. Kebetulan hari ini cuti, hari Deepawali. Kita masih lagi dalam bab yang ke-6 dari kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Iaitu kita sampai ke muka surat 69, yang mana Ustaz Mahathir masukkan bab yang ke-6 ini untuk menghilangkan kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam, menyangkakan bahawa sumber hukum dalam Islam hanya Quran dan Sunnah. Memang Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum, tetapi ada banyak lagi sumber-sumber hukum yang lain yang kita telah sentuh pada kuliah-kuliah yang lalu. Ada yang namanya ijma', iaitu kesepakatan para ulama'. Ada yang namanya qiyas, iaitu kita memakai sesuatu hukum yang telah ada dalil kepada satu perkara lain yang tidak ada dalil. Kenapa? Kerana ada persamaan pada asas hukum. Kemudian kita menerangkan istishab, iaitu menganggap sesuatu itu kekal dalam keadaan asal sehinggalah dibuktikan sebaliknya, yang mana dari situlah datangnya kaedah al-aslu bara'atuz zimmah. Sesuatu itu asalnya dianggap tidak menanggung sesuatu bebanan, ataupun dalam undang-undang jenayah, a person is presumed innocent until proven guilty. Kenapa? Kerana asalnya memang satu orang tu belum buat kesalahan. Bila dia didakwa melakukan sesuatu jenayah dan sebagainya, maka yang mendakwa perlu membuktikan, kerana mereka mendakwa sesuatu yang berbeza dengan asal. Itu istishab. Ataupun contoh, kalau seseorang itu ragu-ragu adakah dia masih ada wuduk atau telah batal, maka pergi kepada yang asal, iaitu dia masih ada wuduk. Berbeza satu orang yang dia ingat tadi dia ke tandas, sudah buang air dan sebagainya, cuma dia ragu-ragu lepas dah buang air semua tu dah ambil wuduk ke belum, maka dianggap dia belum ambil wuduk. Berdasarkan istishab, baqa'u makana ala makana, kekalnya sesuatu itu di atas keadaan asal. Hari ini kita lihat kepada sumber hukum yang seterusnya, iaitu masalih mursalah, atau disebut al-masalihul mursalah.
Apa dia masalih? Masalih perkataan bahasa Arab plural ya, jamak kepada maslahah. Maslahah iaitu sesuatu kebaikan, sesuatu benefit. Jadi masalih adalah kebaikan-kebaikan, sementara mursalah asal maknanya adalah terputus, terlepas begitu saja. Jadi masalih mursalah merujuk kepada kebaikan-kebaikan yang terputus atau terlepas dari dalil. Untuk memahami itu, kita lihat dua jenis lagi. Sebab masalih mursalah ni seolah-olah dia duduk di tengah. Di sebelah kanan ada satu jenis masalih lagi, di sebelah kiri ada satu jenis masalih lagi. Apa dia? Yang pertama adalah al-masalihul mu'tabarah, iaitu kebaikan-kebaikan yang ada dalil mengiktirafnya. Sebagai contoh, jual beli. Jual beli ni ada kebaikan. Kerana apa? Kerana penjual dapat untung, dapat duit, pembeli dapat barang, dapat produk. Bahkan kadang-kadang mungkin pembeli lebih gembira lagi. Kerana misalnya dah lama dia cari produk tu, ubat atau apa, tiba-tiba jumpa orang jual, seronok dia. Dan kebaikan-kebaikan yang datang dari jual beli ini diiktiraf, yakni ada dalil. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Jadi jual beli itu bukan sahaja ada kebaikan, bahkan kebaikannya itu diiktiraf oleh syarak sekira-kira dihalalkan. Ada juga di sebelah sana masalih mulghah, kebaikan-kebaikan yang dibatalkan. Berarti syarak tidak iktiraf. Syarak mengiktiraf ada kebaikan, tapi kebaikan itu tidak dijadikan landasan untuk menghalalkan. Misal, antara aktiviti yang ada kebaikan iaitu adalah minum arak dan berjudi. Ada kebaikan, ada benefit. Bahkan disebut dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Mereka bertanya kepada kamu, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang arak dan judi. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Maka jawablah pertanyaan mereka itu bahawa pada kedua-duanya, pada arak dan judi ini ada keburukan yang besar. Dalam masa yang sama, manafi', ada manfaat-manfaat bagi manusia. Misalnya lah ya, arak mungkin kalau minum tu hilang stres. Mungkin ada jenis-jenis wine yang ada khasiat dan sebagainya. Judi misalnya, manfaatnya kalau orang yang menang judi, iaitu dengan modal yang kecil dia dapat untung yang besar. Ya, berkali ganda. Tak payah susah-susah. Cakap je lah tak payah susah-susah. Nak menang tu dah susah dah. Yang menang sikit, yang kalah tu tak sakira lah. Selalu orang yang dah kena kedagih judi macam tu. Dia dah kalah puluh-puluh ribu, menang 5,000 tu seronok sangat. Ya. Dan biasanya dia akan berangan-angan, sekali ni dia akan menang besar, hutang-hutang dia yang dulu tu dia akan bayar. Tapi yang lebih jelas manfaat dari judi ini adalah kepada tokey judi. Maknanya kalau dengan bahasa kasarnya, alang-alang nak masuk neraka dengan sebab aktiviti judi, maka jangan jadi orang berjudi, jadilah tokey judi. Sebab tokey judi ini memang dia untung. Sebab yang berjudi ramai, yang menang hanya 2-3 orang. Maka duit daripada yang tak menang tu, itulah jadi keuntungan tokey judi. Sebab itu antara orang yang terkaya di Malaysia ni, orang yang menjalankan aktiviti kasino, gambling, ya. Kerana tak sama dengan orang berjudi, ramai yang apa-apa kerana. Tapi kalau orang yang jadi tokey judi, insya-Allah dia kaya. Sebab itu ada aktiviti yang dikenali sebagai judi haram. Itu susah juga kita nak fikir. Maknanya ada judi halal kot. Bila sebut judi haram, macam ada judi halal. Padahal yang kita belajar judi memang haram. Rupanya judi haram ni judi yang tak ada lesen. Judi yang ada lesen tu pun haram juga. Cuma dia ada lesen. Nah, tapi saya difahamkan yang judi haram tu pun, yang tak ada lesen ni pun, kalau diserbu, dirampas komputer dan sebagainya, tak lama lepas tu dia akan buka lagi. Kerana masih berbaloi.
keuntungan yang dia dapat tu mungkin jutaan, tapi kos dia kena rampas tu mungkin ratus-ratus ribu, masih berbaloi. Ya. Tetapi syarak tidak iktiraf. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan keburukan kedua-duanya, keburukan yang datang dari arak dan judi ini lebih besar, lebih teruk daripada kebaikan dia. Maka diharamkan. Itu yang jelas ya. Masalih muktabarah, kebaikan-kebaikan yang diiktiraf, maka itu jelas hukum dia. Kebaikan-kebaikan yang dibatalkan, itu juga jelas hukumnya haram. Tak ada di sana kebaikan-kebaikan bila dicari dalil tak jumpa dalil yang mengiktiraf. Dalam masa yang sama tak jumpa juga dalil yang membatalkan. Maka disitulah datangnya kebenaran berdasarkan apa yang dipanggil masalih mursalah. Dan dari konsep masalih mursalah inilah terhasilnya bid'ah yang hasanah. Ada orang memang sangat allergik dengan istilah bid'ah hasanah ni. Bila kita terangkan berlaku di zaman sahabat juga buat bid'ah yang hasanah. Oh, kata dia itu bukan bid'ah hasanah, Ustaz. Itu sahabat Nabi menggunakan konsep qiyas misalnya. Bila kita beritahu bahawa Khulafa ar-Rasyidin seperti Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu membuat perkara bid'ah, yakni baru dalam urusan agama. Sebab ada kawan-kawan kita dia hanya terima bid'ah yang boleh dalam urusan dunia. Mana walaupun dia tahu Nabi SAW tak guna telefon, handphone, dia tak ada masalah sebab guna handphone, kata dia itu hanya urusan dunia. Walaupun dia tahu Nabi SAW pergi ke masjid tak pernah naik kereta, tapi dia tak ada masalah naik kereta pergi masjid kerana kata dia naik kereta itu hanya urusan dunia. Walaupun dia tahu Nabi SAW melakukan ibadah haji, tak pernah naik kapal terbang pergi haji, tetapi bagi dia itu tak ada masalah. Walaupun haji itu ibadah, tetapi naik kapal terbang itu adalah urusan dunia. Jadi kita terangkan, dia bukan isu dunia atau agama. Isunya selari atau bercanggah dengan syariat. Kalau selari dengan syariat, dunia atau agama boleh buat. Kalau bercanggah dengan syariat, dunia atau agama haram buat. Tak ada beza. Sebagai contoh, urusan agama iaitu urusan solat, itu urusan ibadah. Pada masa pandemik COVID-19, kita buat bid'ah dalam urusan solat, iaitu kita itu menyuruh orang solat jemaah jarak-jarak. Itu bid'ah. Solat jemaah jarak-jarak ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Bukan sekadar tidak dilakukan, bahkan arahan daripada Nabi SAW adalah antara satu makmum dengan makmum mesti rapat. Jangan ada jarak. Kalau ada jarak, penuhkan. Biar duduk sah belakang, masuk ke depan, bagi penuh. Kita buat bertentangan 180 degrees dengan apa yang disuruh Nabi SAW. Kalau masih ingat, masa musim pandemik itu hari, imam pula yang ingatkan pada jamaah, diingatkan pada jamaah, tolong jaga penjarakan sosial. Bid'ah. Kenapa mufti kita tak larang? Daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Selangor sampai ke Kelantan, kenapa mufti kita tak larang? Ini bid'ah dalam ibadah. Kerana fakta dan data yang dihidangkan kepada mereka dan mereka percaya dengan fakta dan data itu adalah duduk hampir antara seorang dengan seorang pada masa tersebut meningkatkan risiko jangkitan COVID-19, dan pada masa itu orang yang terkena jangkitan COVID-19 ada risiko kematian. Maka menolak kemudaratan itu selari dengan syariat. La darara wa la dirar, kata Nabi SAW. Tidak boleh kita itu melakukan kemudaratan atau membiarkan berlakunya kemudaratan. Ad-dararu yuzal. Kaedahnya kemudaratan itu perlu dihilangkan. Maka kalaulah cara menghilangkan kemudaratan tadi dengan melakukan bid'ah, maka bid'ah itu dibenarkan. Bahkan itu bid'ah dalam solat. Bukan urusan dunia, itu urusan agama.
Tetapi kalau urusan dunia sekalipun bercanggah dengan syariat, tetap hukumnya haram. Kita ambil contoh pembedahan. Pembedahan adalah urusan dunia. Pembedahan tukar jantina itu tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Maka pembedahan tukar jantina adalah bid'ah dalam urusan dunia. Adakah oleh itu boleh? Kerana kata mereka bid'ah dalam urusan dunia tak ada masalah. Mereka juga tidak akan kata begitu. Kerana mereka tahu bahawa pembedahan tukar jantina ini bercanggah dengan syariat. Kalau begitu, kayu ukur bukan dunia atau agama. Kayu ukurnya adalah selari atau bercanggah dengan syariat. Begitu juga misalnya insurans dan takaful. Insurans dan takaful dua-dua tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat Nabi yang nak ke mana-mana ambil insurans dulu misalnya. Ataupun tak ada sahabat Nabi yang jadi ejen takaful, tak ada. Sebab dua-dua ni benda baru. Dan dua-duanya hanya urusan dunia. Ya, kita tahu tujuan daripada insurans dan takaful ini adalah untuk protection, ya, untuk coverage, untuk menguruskan risiko. Ada risiko sakit, ada risiko kemalangan, ada risiko barang hilang. Bila ambil insurans atau takaful, berlaku perkara-perkara yang berisiko tadi, sekurang-kurangnya kita ada pampasan. Akan dibayar sekian banyak oleh syarikat insurans dan juga takaful. Kedua-duanya bid'ah, dan kedua-duanya bid'ah dalam urusan dunia. Tetapi kenapa hampir semua ulama dunia menfatwakan bahawa conventional insurance adalah haram? Kerana kata mereka ada elemen yang bercanggah dengan syarak. Ada elemen gharar, uncertainty, ketidakpastian. Ada elemen riba, kita beri duit sikit tapi yang dibayar pada kita lebih. Ada elemen setengah-setengah mengatakan maisir, seperti gambling, seperti nasib berjudi, ya. Orang ni bayar tak dapat apa-apa, orang ni bayar dapat pampasan. Setengah ulama tak setujulah dengan alasan tu. Tapi yang penting majoriti ulama mengatakan haram, padahal insurans hanyalah bid'ah dalam urusan dunia. Sementara takaful pun ada elemen ketidakpastian, ada juga kemungkinan kita bagi sikit dapat lebih, dan memang nampak seperti nasib lah. Orang ni dah lama jadi partisipan dalam takaful, tak dapat apa-apa pampasan. Hamba Allah ni baru 3 bulan, ya, oleh kerana berlaku apa yang dijanjikan itu, maka dia dapat. Tapi kenapa ulama menghalalkan? Bukan kerana ianya bid'ah dunia, tetapi kerana mengingatkan bahawa dalam konsep takaful ini dia adalah kontrak yang dipanggil charitable contract, ya, tabarruk, kontrak dalam bentuk sedekah, sama macam khairat kematian. Kata masjid buat khairat kematian, dia masing-masing sumbang sedekah. Nasiblah siapa yang dapat, dapatlah, ya. Yang tujuannya memang nak membantu orang yang ditimpa sesuatu musibah pun. Jadi kalau begitu, walaupun tidak ada dalil khusus yang membenarkan amalan takaful, tidak ada dalil khusus yang melarang amalan takaful, tetapi oleh kerana ada kebaikan-kebaikan, maka itu dibenarkan. Itu namanya masalih mursalah. Jadi kawan-kawan kata, tak betul lah ustaz kalau ustaz kata Sayyidina Osman radhiyallahu anhu buat bid'ah. Bagi kita, ya bid'ah kerana baru. Zaman Nabi SAW, azan untuk salat jemaat hanya 1 kali, iaitu ketika khatib naik atas mimbar, khatib bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, khatib duduk, azan sekali je. Di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, sama juga azan untuk salat jemaat hanya 1 kali, dan azan urusan agama. Tiba-tiba zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyuruh supaya azan 2 kali. Maknanya awal lagi, sebelum dari khatib naik atas mimbar lagi, ya, azan dahulu. Apa tujuan? Tujuannya ada kebaikan, masalih. Apakah kebaikan daripada azan yang bid'ah ini? Iaitu membantu orang yang duduk jauh dari masjid, berniaga jauh dari masjid, tidak meninggalkan solat jemaat. Sebab zaman Nabi SAW dan juga zaman 2 orang khalifah radhiyallahu anhuma, masyarakat Islam belum begitu jauh dari masjid.
Jadi kalau azan sekali pun tak ada masalah. Zaman Sayyidina Osman, oleh kerana masyarakat dah ramai juga yang duduk dan berniaga jauh dari masjid. Kalau azan hanya ketika khatib sudah naik atas mimbar, ada kemungkinan dia tak sempat solat jemaat. Maka Sayyidina Osman ada masalah di situ, ada kebaikan di situ untuk menambah azan. Tapi tak ada dalil khusus kata disuruh azan 2 kali. Dalil daripada perbuatan Nabi sekali saja. Maka kebaikan daripada azan tambahan ini sebenarnya terputus dari dalil. Jadi dia kata tak. Itu bukan bid'ah hasanah tak. Itu namanya masalih mursalah. Atau dia kata Sayyidina Osman bukan buat bid'ah. Sayyidina Osman kias kepada azan subuh. Kan azan subuh sunnahnya 2 kali. Mungkin dalam setengah jam ke 15 minit ke sebelum masuk waktu azan pertama. Itu semenjak daripada zaman Nabi SAW. Jadi kalau orang Masjid Muaz bin Jabal belum buat dan nak dapat pahala yang besar seperti pahala orang mati syahid, hidupkan balik sunnah yang dah mati. Saya tak tahu di sini ada tak azan pertama. Katakanlah tak ada, hanya azan masuk waktu saja. Maka kalau dihidupkan sunnah Nabi SAW yang telah mati tidak diamalkan, itu mendapat pahala yang besar. Dan pahala sama seperti orang yang buat lepas tu. Katakanlah AJK sekarang kata kita hidupkan balik sunnah azan 2 kali. Tapi bagi masa lah sikit, mungkin tempoh sebulan atau 2 minggu, saya sebarkan dalam WhatsApp, mulai daripada tarikh 1 November, Masjid Muaz bin Jabal akan menghidupkan kembali sunnah azan subuh 2 kali. Jadi para jamaah harap ambil maklum, kod-kod nanti tak bagi tahu azan-azan terus sembahyang padahal belum masuk waktu. Atau azan-azan dah kelang kabut nak berhenti sahur padahal belum perlu berhenti lagi. Jadi dapat pahala besar menghidupkan sunnah Nabi yang telah mati. Baik. Yang penting kata mereka azan 2 kali solat jemaat itu bukan bid'ah. Itu Sayyidina Osman guna kias. Ini adalah satu bentuk kedegilan dalam memahami. Dia kena faham bid'ah tu adalah satu istilah merujuk kepada benda baharu yang dahulu tak ada. Itu namanya bid'ah. Maka azan tambahan yang dibuat oleh Sayyidina Osman itu radhiyallahu anhu dulu tak ada. Maka by definition itu bid'ah. Tapi hasanah lah. Bukan bid'ah sesat. Dia orang terkejut sangat. Ui, apa ustaz ni boleh kata sahabat Nabi buat bid'ah pula? Bukan bid'ah sesat. Bid'ah hasanah. Sementara qiyas itu dalilnya. Bid'ah hasanah itu produk dia. Menggunakan qiyas maka dapat satu amalan baru yang dibenarkan oleh syarak. Apa tujuan azan subuh 2 kali? Azan yang pertama itu untuk membantu orang bangun, bersiap tahajud ke ataupun terus pergi solat subuh. Ada tak asas tu dalam azan 2 kali jemaat? Ada. Dengar azan pertama tu dia bersiap, ya, dia pergi sembahyang jemaat. Maka qiyas tu namanya sumber hukum. Terhasil dari qiyas dan terhasil dari masalih mursalah. Azan 2 kali itu kita melihat daripada sudut qiyas kepada azan subuh, dan daripada sudut masalih mursalah. Ada kebaikan-kebaikan daripada azan Jumaat 2 kali yang sebenarnya terputus dari dalil. Ketika Sayyidina Osman nak mengarahkan azan tambahan tu, tak ada dalil yang menyuruh dan tak ada dalil yang melarang. Itulah konsep masalih mursalah. Sebab saya kata macam ini kenapa? Ada orang-orang yang masih berdegil kata dia mana ada bid'ah hasanah, tu masalih mursalah. Masalih mursalah tu tempat cara ambilan dia. Yang terhasil daripada menggunakan masalih mursalah itulah namanya bid'ah hasanah. Sebagai contoh, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang amalan bersalam-salaman selepas dari solat subuh dan selepas daripada solat asar. Jadi masyarakat tanya, amalan tu berleluasa. Asal lepas solat subuh, bersalam. Asal lepas solat asar, bersalam. Kalau di zaman kita nak tanya kepada mufti, kita tak perlu cakap lah. Saya bersama apa hukum bersalam lepas solat subuh dan lepas solat asar. Tak perlu.
Kita hanya perlu tanya sahibus samaha, apa hukum bersalam lepas solat? Sebab amalan kita solat apa pun kita salam, bukan subuh je. Lepas solat zuhur kita salam, lepas solat asar kita salam, lepas solat maghrib kita salam, lepas solat isyak pun kita salam. Maka kalau kita nak tanya kepada mufti, apa hukum bersalaman lepas solat? Kalau tanya sebahagian dari ustaz-ustaz kata bid'ah. Nabi tak buat. Tak boleh buat. Bid'ah tu Imam Nawawi mengaku. Imam Nawawi rahimahullah taala ketika ditanya soalan amalan bersalam lepas solat itu, beliau berkata ini amalan tidak dilakukan oleh salaf. Ia adalah perkara baru, bid'ah. Tapi Imam Nawawi alim. Imam Nawawi tahu bahawa bid'ah bukan hukum. Yang masyarakat nak tahu hukum. Kalau haram mereka tak nak buat. Kalau harus mereka nak buat. Apatah lagi kalau sunat. Jadi Imam Nawawi tengok bid'ah berarti ini amalan tidak dilakukan. Kalau dia dilakukan senang. Zaman Nabi lagi lepas sembahyang sabit bahawa Nabi SAW bersalam-salaman misalnya. Atau ada hadis Nabi SAW berpesan, hendaklah kamu itu selepas daripada solat berjemaah bersalam-salaman dengan orang lain misalnya. Itu jelaslah. Sekarang ni tak berlaku. Tak ada riwayat mengatakan diamalkan, tidak ada riwayat Nabi suruh, dan memang Imam Nawawi mengatakan tidak diamalkan oleh salaf. By definition, bersalam lepas solat bid'ah. Apa hukum? Nak tahu hukum, kena tengok dalil. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala yang dalam dada beliau ada ratusan ribu hadis, yang beliau hafal Al-Quran, yang beliau mahir kaedah usul fiqh, yang beliau mahir nahwu dan sebagainya, tak jumpa dalil yang menyuruh. Secara khusus, secara umum adalah dalil menggalakkan kita bersalam-salaman, tapi secara khusus lepas solat tak jumpa. Terputus daripada dalil yang menyuruh. Kalau adalah dalil menyuruh, kemungkinan wajib atau sunat. Sebab al-aslu fil amri al-wujub. Asal hukum difahami daripada perintah adalah wajib. Tapi ada kalanya sunat, bahkan ada kalanya sekadar nak mengharuskan. Misalnya idza qudatis salatu fantashiru fil ard. Setelah kamu tunaikan salat jemaat maka bertebaranlah di muka bumi. Habis kalau orang tu duduk berzikir dalam masjid, baca Quran, haram ke macam mana? Tidak. Ulama tafsir mengatakan fantashiru tu walaupun perintah, sekadar nak mengangkat keharaman saja. Kan masa solat jemaat diharamkan wazarul bai', hendaklah kamu tinggalkan jual beli. Maka bagi orang yang wajib solat jemaat, berjual beli ketika solat jemaat tu haram. Waktu solat tu haram. Tapi jual beli sah, berdosa. Jadi kalau ada dalil menyuruh bersalam lepas solat, sama ada wajib atau sunat, tak ada. Dalil Imam Nawawi rahimahullah taala lihat juga ada atau tidak dalil yang melarang. Kerana kalau ada dalil yang melarang, sama ada haram atau makruh. Tidak ada. Jadi terputus. Ini namanya mursalah. Terlepas daripada dalil yang mengiktiraf, terlepas juga daripada dalil yang membatalkan. Tapi ada tak kebaikan bersalam? Ya ada. Mengeratkan rasa ukhuwah, menghilangkan rasa dendam dan marah. Ini masalah. Lalu tinggalkan hukum syarak ada 5. Wajib, sunat, tenafi kerana tidak ada dalil yang menyuruh. Haram, makruh dan 4. Tenafi kerana tidak ada dalil yang melarang. Maka tersisa satu lagi hukum syarak namanya mubah, harus. Maka Imam Nawawi memfatwakan bersalam selepas daripada solat itu adalah bid'ah yang harus. Itu cara ulama istinbat. Bukan asal bid'ah itu haram, sesat, masuk neraka. Ada masjid yang bergaduh, jemaah bergaduh. Nazir dia lah cerita, saya tak ada di tempat kejadian. Nazir khabar dia kata, baru ni jemaah masjid saya bergaduh, Ustaz. Kenapa? Sebab masa bersalam tu ada jemaah yang berselawat. Kan sambil-sambil salam tu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah syok macam tu, ada seorang datang marah. Katanya apa buat selawat-selawat sambil salam ni? Ni bid'ah, Nabi tak buat apa. Akhirnya kena marah tu marah juga. Bergaduh dalam masjid. Bergaduh dalam masjid tu apa hukum? Betul jelas-jelas dah haram. Ya. Bergaduh luar masjid pun haram, apa lagi dalam masjid.
Jadi konsep masalah mursalah ini sangat membantu perkara-perkara yang ada kebaikan tetapi tidak ada dalil yang jelas membenarkan, dalam masa yang sama juga tidak ada dalil yang jelas mengharamkan. Tuan-tuan buat pemilihan AJK masjid itu bid'ah. Mana ada zaman Nabi SAW pemilihan AJK masjid? Tapi ada tak kebaikan? Ya ada kebaikan. Dengan sebab ada AJK inilah terurus ini ya. Maka dibenarkan atas dasar masalih mursalah. Kebaikan yang terlepas dari dalil, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menyuruh. Kembali pada soal bersalam tadi. Yang Imam Nawawi kata itu adalah hukumnya harus, ialah sekiranya orang itu sebelum solat dia dah berjumpa dengan kawan dia itu, mungkin dah bersembang dan bersalam, tapi lepas solat salam lagi kerana dah biasa. Itu yang harus. Tetapi kalau memang dia masuk terus solat, lepas solat baru berjumpa dengan kawan dia, yang itu sunat bersalam. Kerana ambil posisi asal, kita itu disunatkan bersalam bila berjumpa dengan saudara-saudara seagama kita. Baik, saya ingat jelas ya tentang masalah mursalah ini. Ada sebarang soalan, kalau saya mampu jawab silakan. Jadi kalau ada kawan-kawan yang dia kata ini bukan bid'ah hasanah, ini masalah mursalah, kita boleh terangkanlah. Ya. Yang namanya masalah mursalah itu adalah sumber hukumnya. Yang dikatakan bid'ah hasanah itu adalah deskripsi kepada produknya. Dengan menggunakan masalah mursalah, kita mengiktiraf satu benda yang baru, tak ada dalil menyuruh, tak ada dalil melarang. Maka itulah istilahnya bid'ah yang hasanah bagi sebahagian ulama. Dan sebagai ulama tidak mahu menamakan ianya bid'ah kerana ada sandaran dalam syariat, iaitu masalah mursalah. Wallahu alam. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan menjenguk secara umum sumber hukum yang seterusnya. Istihsan ya. Istihsan ni khilaf lah. Kalau mazhab Syafi'i tolak, mazhab Syafi'i tak terima istihsan sebagai sumber hukum. Yang kuat guna istihsan ini adalah mazhab Hanafi. Tetapi pengkaji-pengkaji yang datang kemudian mereka kata ini khilaf lafzi. Maknanya mazhab Syafi'i faham istihsan berbeza dengan yang difahami oleh mazhab Hanafi. Sekira-kira kalau mereka faham dengan kefahaman yang sama, mazhab Syafi'i tidak akan tolak istihsan. Ini pandangan ya sebahagian pengkaji. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.